Untuk hari ini, seperti yang telah pun saya war-warkan, kita kena ambil tahu hari ini tentang ubat-ubatan sebab ia ada kena-mengena dengan semua orang. Selagi namanya manusia, ada masanya kita tak sihat, kita perlu makan ubat. Jadi kita kena ambil tahu tentang ubat ni. Iaitu hari ini kita bercerita tentang GMP, satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Untuk itu yang lebih tepatlah nak berkongsi dengan kita maklumatnya. Inilah tetamu kita pada hari ini. Saya nak raikan Puan Fazilah Noor Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Kanan, Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti, Bahagian Regulatori Farmasi Negara. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Alhamdulillah. Terima kasih Puan. Hari ini bersama-sama dengan kami di Nasional FM untuk rancangan Alpha 102. Saya bila dapat topik ni kan, yang diberi oleh penerbit Puan Nurul, Puan Nurul Asia, saya terus bertanya, GMP tu apa? Okey. Itulah. Sebab bila macam tajuknya kan, satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Maknanya GMP tu penting lah dalam ubat-ubatan. Betul. Okey. Betul. Apa dia GMP tu? Okey, GMP tu satu term yang singkatan lah. Yang memang selalu orang sebut GMP, tapi dia tak tahu apa GMP. So GMP tu sebenarnya dia istilah dalam bahasa Inggeris, Good Manufacturing Practice. Kalau dalam bahasa Melayu dia kita panggil APB, Amalan Perkilangan Baik. Amalan Perkilangan Baik. So selalu orang macam apa tu GMP, tapi sebenarnya apa GMP, boleh nampak ke GMP tu? So sebenarnya GMP tu dia adalah satu set standard. Dia macam guideline atau keperluan untuk memastikan pengilang ni dipatuh, untuk memastikan produk-produk yang dihasilkan mengikut kualiti lah, berdasarkan kualiti, spesifikasi yang telah ditetapkan lah. So untuk produk berdaftar, memang GMP tu adalah satu keperluan masa dia nak daftar produk. Itu kalau produk lah untuk ubat. Kalau untuk kosmetik pun GMP diperlukan. So memang kena ada. So pengilang-pengilang ni kalau dia nak mengilang produk atau mengilang kosmetik, dia kena tahu keperluan tu dan dia patuh. Keperluan tu wajib lah. Betul. Wajib. Maknanya GMP tu satu kewajipan lah. Betul. Macam mana rupa bentuk GMP tu, kita nak kenal pasti. So GMP ni dia adalah macam garis panduan. Okay. So ikut jenis kategori. Ada produk pharmaceutical, ada produk tradisional, ada produk suplemen kesihatan, ada produk kosmetik. So mereka ni semua kena pastikan produk yang dihasilkan tu produk yang berkualiti. Ikut spesifikasi. So macam mana dia nak mengilang tu, dia kena rujuk kepada garis panduan. So masing-masing tu ada garis panduan dia, garis panduan GMP yang tersendiri. So dia kena, so orang yang pengilang ni dia kena tahulah, dia kena pastikan dia ikut. Jadi dia menghasilkan produk yang betul, yang ikut spesifikasi dan berkualiti untuk dipasarkan di pasaran lah. Jadi pengguna pun akan ambil ubat yang selamat lah. Jadi dekat ubat ataupun produk tu ada label GMP ke macam mana? Okey, untuk label GMP tu kita tak wajibkan. Cuma memang tak ada pun label GMP. So kalau untuk produk ubat berdaftar ataupun kosmetik, dia tak ada logo GMP. Dia bukan macam halal ada logo. Tapi GMP dia tak ada logo. Cuma kita banyaklah platform-platform untuk mengesahkan kilang ni wujud atau tidak dan sebagainya. So kalau kita pergi kat pasaran, nampak ada macam logo GMP tu, itu adalah logo yang atas inisiatif sendirilah. Tapi logo rasmi yang dikeluarkan MPRA tu tak ada. Tapi kita boleh buat semakan? Boleh semak kalau pengilang tu wujud dalam laman web, memang pengilang tu wujud lah. Pengilang tu diperiksa oleh MPRA. Tadi pun ada sebut pengilang ni kena ikut spesifikasi GMP ni kan. Amalan perkilangan baik. Perkilangan baik kan. Maknanya produk tu kena berkualiti, berkesan dan selamat. Boleh Puan kongsikan sikit 3 perkara tu, berkualiti, berkesan dan selamat. Okay, kalau kita sebut pasal produk ni, kita memang target 3 benda. Dia mesti berkualiti, berkesan dengan selamat. So apa yang dimaksudkan berkualiti tu, ubat tu memang dia perlu mematuhi keperluan pihak berkuasa kawalan dadah selaku untuk mendaftar, maksudnya KKM lah. Bila berkualiti maksudnya dia kena mematuhi spesifikasi. Spesifikasi pula diikut kepada spesifikasi ikut standard antarabangsa. So kalau ikut spesifikasi antarabangsa tu macam-macam lah. Maksudnya dia boleh rujuk kepada rujukan yang diiktiraf, contohnya macam British
British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia. Itu siapa yang dalam bidang tu dia tahulah spesifikasi ni. So apa-apa rujukan yang diiktiraf. So kalau dia ikut spesifikasi ni, so definitely pastinya dia akan perlu produk tu kena ada kuantiti yang betul, terhindar daripada bahan yang berbahaya dan sebagainya lah. Itu kalau kualiti. Kalau keberkesanan pula, kita nak ubat tu berkesan ke atas untuk mencegah, merawat kan. Kita tak naklah ambil ubat kosong je kan. Kita nak berkesan. Dia kena ada berkesan. Sembuh kan. Tapi macam mana nak ada, macam mana nak tahu berkesan tu? So dia ada ujian klinikal. So kat situ pun ada penilaian lah, ujian klinikal. Kat situ yang tahu okey berkesan atau tak berkesan. Kalau dari segi keselamatan ubat pula, kita nak ubat tu selamat. Maksudnya kita tak nak ada kesan sampingan, ada bila dia kata dia bagi indikasi yang sesuai. Kalau kata ubat tu untuk kesihatan badan atau kesihatan tulang ke, so kita nak tengok indikasi tu sesuai atau tak, dengan diiringi dengan dokumentasi yang betul lah. So 3 objektif ni memang KKM akan pastikan okey produk tu memang dia boleh menepati 3 tu. Maknanya produk yang mengikuti GMP tu dia akan ikut spesifikasi 3 perkara ni. Berkualiti, berkesan dan selamat. Yep. Jadi sangat pentinglah GMP tu, satu keperluan. Okey, apakah langkah yang diambil oleh KKM untuk memastikan ubat yang dipasarkan ataupun digunakan adalah berkualiti, berkesan dan selamat? Okey. So kalau nak ubat achieve capai 3 target tu, kualiti, selamat dan berkesan. So KKM memang ada langkah-langkah lah. Langkah-langkah sebenarnya adalah penilaian dan pendaftaran. So kalau ubat nak berdaftar tu, dia kena menjalani proses penilaian dan pendaftaran. Kemudian ada juga kena pengujian makmal. Kemudian untuk yang mengilang ubat, import dan pemborong, premis-premis yang mengendalikan ubat begini, dia perlu diperiksa. Dan ada keperluan pelesinan. So maksudnya kita akan tengoklah lesen tu sesuai tak untuk dia mengilang, mengimport atau memborong. Selain tu juga KKM memastikan lah kalau produk dah daftar, dah ada kat pasaran tu, kat market, selamat atau tak. Kat situ kita pun berperanan untuk memantau. Kita buat pengawasan mutu keluaran yang dah di pasaran, dengan cara pantau label sama ke tak, pantau ada kesan sampingan atau tidak, ada aduan atau tidak. So itu kita akan KKM memang akan ambil maklumat tersebut dan dah ambil tindakan lah. Selain tu pastinya lah sudah tentunya kesedaran dan pendidikan lah. Macam event macam ni kan, acara macam ni memang penting. Kadang-kadang pengguna dia tak tahu nak pilih ubat. So kita pun memang kerap kali kena pesan, okey pastikan pilih ubat berdaftar, pilih kosmetik pun kosmetik yang ada notifikasi. So itulah langkah-langkahnya. So kalau macam bila kita menilai produk pun bukanlah sekadar tengok dokumen je, tengok data teknikal, okey lulus. Dia bukan macam tu lah, dia banyak. Selain daripada selain daripada semakan data tu, buat pemeriksaan lagi. Kat situ yang kita akan periksa, tengok kilang ada GMP atau tak. Kat situ. So dia macam satu prosedur lah. Satu yang lengkap lah. Okey, itu dia. Kenapa ya Puan GMP ni penting dan diperlukan? Okey, macam saya katakan tadi, GMP tu dia keperluan. Okey. Dan dia sebenarnya memang ada dinyatakan dalam peraturan. Okey. So dalam peraturan perundangan, peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984, okay, kat situ dia memang sebut pematuhan ke atas GMP diperlukan sebagai syarat untuk daftar produk. Okey. Dan juga permohonan lesen pengilang. So memang kalau tak ada GMP tak boleh daftar produk, tak boleh ada lesen. So dalam hal itu bila ada keperluan macam tu, so kenapa GMP tu penting? Sebab GMP tu sendiri dia memberi standard yang untuk memastikan ubat tu dikilangkan ikut standard. So kalau standard tu biasanya kita akan lihat ada 9 pula aspek dalam standard tu. 9 tajuk utama lah atau 9 chapter. So dalam GMP ni dia ada chapter sistem pengurusan kualiti, untuk tengok okey kilang ni
ada sistem atau tak. Lepas tu kalau kena tengok pula kaki tangan dan personel dia. Tengok dia punya personel dia berpengalaman ke, terlatih atau tak, sihat atau tak untuk menjalankan penghilangan ubat. So chapter yang ketiga pula, tajuk ketiga adalah premis dan peralatan. Kat situ pula kita kena pastikan kilang ni bila dia nak menghilang ubat, premis dia sesuai atau tak. Dia tak boleh lah buat kat rumah. Rumah dia tak ada kawalan. So kita kena tengok premis dia sesuai atau tak. Dia punya susun atur bilik-bilik, kebersihan, kesesuaian alat. Kalau tengok alat pun macam alat kecil je, mungkin tak sesuai. So itu kita akan sahkan. Tajuk keempat pula dalam JMP ni adalah dokumen. So kat sini pun agak besar jugalah sebenarnya tajuk dia, sebab dalam apa jua yang mereka buat ni, nak menghilang ubat ni, dia kena ada dokumen, dia kena ada prosedur, dia kena ada rekod. Kalau nak training pun, nak bagi latihan, kena ada prosedur, kena ada rekod. Nak membersih, contohlah nak bersih peralatan, kena ada prosedur macam mana bersih, dia kena ada rekod, semua ada rekod lah. So kat situ tajuk yang keempat tu, dokumen dia memang detail lah. Maksudnya kalau nak menghilang pun, dia kena ada semua rekod-rekod penghilangan tu. Yang itu memang penting. Tajuk yang kelima pula adalah pengeluaran. Pengeluaran ni fokus kepada macam mana dia buat aktiviti pengeluaran tu. Production lah. Penghilangan tu macam mana dia buat. Dia buat proses ikut prosedur atau tak. Dia punya proses dia ikut teratur ke. Adakah ada risiko kontaminasi. Ada risiko campur aduk ke tak. So kita akan tengok kat situ. Dekat tajuk ke-6 pula, kawalan kualiti pasal ujian. So setiap produk bila dia kilang, dia kena diuji. So kat situ pun kita akan lihat. Lepas tu tajuk ke-7 adalah kontrak. Kontrak analisa. Katakanlah kalau dia buat produk untuk orang lain, okay, macam mana nak pastikan ada kontrak bertulis yang menerangkan produk ni akan dikilangkan atas nama syarikat tu, atau nama penghilang. Pasal kalau ada apa-apa yang berlaku pada produk tu, siapa yang akan bertanggungjawab. So tu baru tajuk ke-7. Tajuk ke-8 pula dalam JMP ni pasal pengendalian aduan dan panggil balik produk. So katakanlah kalau dah kilang-kilang, produk dah pasarkan, pasal ada aduan. So macam mana kilang tu nak buat? Sebab kilang tu tak boleh lah macam ada aduan, lepas tu dia pergi replace je, dia ganti je aduan tu. Dia tak boleh macam tu. Dia kena siasat. Mungkin juga aduan tu ada masalah kepada kualiti penghilangan. So kat situ kita akan lihat lah, macam mana syarikat buat aduan tu, macam mana dikendalikan. Tu tajuk ke-8. Tajuk ke-9 pula, internal audit, pemeriksaan dalaman. So semua 9 tajuk ni memang penghilang kena tunjuk lah. Kena tunjuk yang dia boleh mematuhi 9 tu. Ke-9 tu. So daripada 9 tu, kalau dia boleh mematuhi, maksudnya kita akan kata penghilang ni dia mempunyai kawalan. Dia boleh menghilang produk dengan konsisten, dengan kualiti yang dikehendaki. Risiko kontaminasi pun tak ada, risiko campur aduk pun tak ada. Itulah sebab dia JMP tu yang penting tu. Nampak dah kepentingannya. Baik, kita rehat seketika. Teruskan mendengar Nasional FM dan teruskan menonton di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Ini sedang ke udara di Nasional FM sekarang ialah rancangan Temu Bual Alpha 102. Kita bercerita tentang GMP, satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Bersama-sama dengan saya ialah Puan Fazilah Nur Abdul Rahim, Ketua Penolong Pengarah Kanan Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti Bahagian Regulatori Farmasi Negara. Okey, untuk sebelum kita dengar lagu tadi, kita dah terangkan dah apa itu GMP, iaitu amalan perkilangan baik. Kalau bahasa Inggerisnya Good Manufacturing Practice. Yang mana satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Kita sebagai pengguna kena ambil tahu jugalah sebelum kita beli sesuatu ubat tu, ataupun kosmetik termasuk juga Puan kosmetik. Betul. Kena pastikan ubat itu ataupun kosmetik tersebut, produk tu ada GMP. Sebab dengan adanya GMP ni, InsyaAllah produk tu dijamin berkesan, selamat dan berkualiti. Itulah sebabnya penting dan dalam pendaftaran ubat-ubatan ni kena ada GMP. Okey, kalau macam tu Puan, adakah pemeriksaan dijalankan kepada
produk-produk ini untuk untuk memastikan ada GMP pada produk tersebut, dan macam mana pula tindakan yang akan diambil sekiranya pengilang tidak mematuhi keperluan GMP ni? Okey, baik. Untuk pengilang, memang kita ada melakukan pemeriksaan. So pemeriksaan tu memang dilakukan secara rutin lah, berkala. So mana yang kata okey, dia pengilang di syarikat, dia nak buat produk kan. So nak buat produk, so kita akan kita akan bagi tahulah dia perlu diperiksa secara berkala. So bila diperiksa secara rutin tu, dia boleh jadi setahun ataupun 18 bulan ataupun 24 bulan, paling maksimum pun 3 tahun. Dia tak pernah lah, dia dah ada dalam rekod kita tak diperiksa. Dia tak boleh macam tu. Kita akan perlu periksa dia sebab dia sentiasa mengilang. So betul? Dia kena ada status GMP yang sah sepanjang masa lah. Sepanjang masa tu. So memang kita akan inspect dia, periksa dia kerap kali. Lepas tu kalau kita periksa pun, kita akan lihat kategori produk tu. So bergantung kepada, sebab kita bila buat pemeriksaan ni, kami memang detail lah. Dia bukan macam melawat okey macam tu je, tak. Dia macam bukan tengok-tengok je. Tak ada. Memang kalau bila kami buat pemeriksaan, kami kena tahu okey, ni kilang apa? Kilang pharmaceutical ke, kilang tradisional ke, kilang suplemen ke, ataupun kosmetik. So kalau kita tahu, jadi kita akan tahu risiko produk tu. Kita pun boleh anggap okey, pasukan pemeriksa nak berapa ramai, lepas tu berapa hari. So kalau kilang tu besar, lagi detail lah, lagi banyak lah kita nak kena tengok. So apa yang nak kena tengok tu berbalik kepada 9 tajuk utama yang saya terangkan tadi. 9 chapter GMP tu. So kita akan periksa setiap chapter tu, setiap tajuk tu, dan adakah dipatuhi. Betul. Lepas tu masa kita periksa tu, memang kita akan pergi tengok lah. Kita tengok kawasan pengeluaran dia, pemprosesan dia, macam mana dia buat, terkawal atau tidak. Lepas tu kita akan pergi ke store pula. Macam mana dia terima bahan mentah, bahan kotak-kotak semua, macam mana dia terima, macam mana dia susun, kemas atau tak, bersih atau tak. Lepas tu kita tengok pula dia punya makmal. Makmal dia, apa yang dia boleh buat, dia boleh uji apa. Betul tak bila produk dah siap tu, dia uji balik sebelum pergi ke pasaran. Lepas tu kita akan lihat juga sistem utility. Maksudnya bukan tengok macam tu je, kita akan tengok juga sistem utility. Contohnya macam aircon dia, dia punya sistem air yang dia guna, apa-apa yang ada kaitan dengan produk tu, penghasilan produk, kita akan semak lah. Tengok secara fizikal dan juga semua rekod-rekod dia kita akan lihat lah. So kalau pemeriksaan tu, hasil daripada pemeriksaan, biasanya kalau kita dah cover, kita dah tengok semua 9 tajuk tu. So hari terakhir tu ataupun sebelum mengakhiri pemeriksaan, kita akan buat satu mesyuarat penutup lah. So bila mesyuarat penutup tu, kita akan bentangkan penemuan-penemuan tu. So penemuan yang kita jumpa tu, macam saya katakan, bukanlah kita suka hati je letak finding ke penemuan. So semuanya berdasarkan kelemahan yang apa yang dia langgar daripada keperluan GMP. So katakanlah kalau tengok contohnya kalau pembersihan, aktiviti pembersihan, dia tak rekod. Dia bersihkan mesin bancuh dia, tapi dia tak rekod. So tu salah. Sebab dalam garis panduan dia disebut mesin atau peralatan perlu dibersihkan dan direkodkan. So kesalahan dia adalah dia tidak merekod. So benda macam walaupun dia membersihkan. Walaupun dia bersihkan. Ataupun katakanlah kalau pembersihan dia ada kotoran lagi. So kita pun akan katalah okey, salah lah ni. Tak membersih dengan berkesan. So dalam garis panduan ada sebut pasal pembersihan, kena pastikan semuanya tiada sisa-sisa risiko kontaminasi. So dalam garis panduan tu ada. So maksudnya apa penemuan yang kita bagi dekat syarikat tu, semuanya berdasarkan garis panduan. Dia bukan saya suka-suka je tulis kan. Semua ikut GMP tu lah. Ikut standard tu. 9 chapter tu. Betul. Okey, kalau tidak menepati, macam mana tindakan yang akan diambil? Okey, kalau tak menepati, katakan kalau kita pergi kilang tu, lepas tu bila kita periksa tengok tak memenuhi keperluan lah GMP jadi tu. Biasanya kalau status GMP ni, kita akan
kita tak putuskan masa hari itu juga, sebab kami akan bentangkan dalam satu jawatankuasa. So jawatankuasa tu terdiri daripada semua pengurusan tertinggi MPRA dan juga pegawai-pegawai pemeriksa tu. So kita kena bentang lah. Kalau dia lemah, okay, kenapa dia lemah? So kita terangkan, okay, dia lemah ini banyak. So bila daripada situ akan ada tindakan lah. So tindakan tu boleh ke atas produk. Contohnya nak daftar produk tak boleh. Sebab bila pegawai pendaftaran bila tengok kilang ni JMP dia tak okey, so memang tak boleh nak proses. Katakanlah produk tu dah berdaftar, dah ada nombor MAL, tapi dia dah nak kena renew balik pembaharuan semula. Tapi bila pegawai pendaftaran bila tengok tak boleh, JMP tak okey, dia tak akan proses. Tapi lagi satu impact yang besar juga biasanya pengilang. Kalau paling teruk sekali adalah kalau lesen pengilang kena tarik lah. Sebab dia dah tak boleh beroperasi. So kat situ tindakan-tindakan yang kita boleh lakukan lah. Okey, macam mana usaha yang diambil oleh KKM untuk membantu industri perkilangan ubat-ubatan tempatan? Dan terakhir sekali pesanan Puan kepada masyarakat berkaitan dengan kepentingan kepatuhan GMP ni. Okey, cakap pasal yang usaha macam mana kami membantu industri. Okey, kalau ikutkan memanglah macam tadi pun kata apa GMP kan. So tak ada orang yang tahu. Kalau orang yang baru ni dia tak tahu GMP tu apa. So macam KKM, macam kami berperanan untuk memberi khidmat nasihat teknikal lah. So kita memang adalah terima macam pengusaha baru datang, saya nak buat kilang. Tapi dia tak tahu macam mana. So kat situ nak buat produk. Betul, nak buat produk macam mana. So kadang-kadang mungkin industri kecil formula daripada turun-temurun nak buat minyak urut contohlah. Datang kat kita kata okey nak buat kilang. So kita akan bagilah khidmat nasihat teknikal. Kita bagi tahu okey nak buat kilang. First pertama sekali kena tahulah kategori produk tu apa. Lepas tu kalau nak buat kilang betul, kena buat pelan susun atur, kena lukis pelan kilang tu dan kita akan menilai lah. So kadang-kadang tu memang kilang ada industri dia boleh buat, tapi ada industri dia akan ambil khidmat jururunding luar lah, yang mana yang ada pengalaman dia akan buat. So walau macam mana pun kalau dia datang kita akan bagi khidmat nasihat. Selain tu juga bila katakan untuk yang pengusaha baru ni dah ada kilang, so kita akan buat satu pemeriksaan awal lah. Pemeriksaan awal atau pemeriksaan pra-pelesinan. Maksudnya dia baru siap kilang tapi dia tak start buat apa lagi, dia tak mula apa-apa lagi. So kat situ kita akan buat pemeriksaan. So kat situ kita akan bagi points lah, maksudnya kelemahan apa yang dia boleh perbaiki. So kat situ je dia dah macam okey, dia pelan-pelan dia belajar pasal GMP tu, apa yang dia boleh tambah baik. So kat situ untuk pengilang lah. Selain tu kita ada sesi dialog juga. MPRA memang rajin lah, memang selalu ada jadual secara berkala bertemu dengan industri atau persatuan melalui platform dialog. So biasanya industri dia akan senaraikan apakah masalah-masalah JMP. Kadang-kadang kalau macam industri kecil, apa masalah dia yang dia tak boleh nak patuh. So kat situ yang akan dialog tu. So kat situ kalau ada keperluan mana yang kita boleh bantu, kena buat garis panduan ke apa, kat situ KKM bantu. Bantulah. Okey, pesanan untuk masyarakat mengenai kepentingan GMP ni dalam pendaftaran ubat-ubatan. Kalau kepada masyarakat ni saya ada macam dua approach lah. Satu kalau pengguna senang je. Mungkin macam dia takkan tahu kilang tu ada GMP atau tak. Yes. Okay, satu benda adalah benda yang dia kena buat adalah pilih produk yang berdaftar, yang ada nombor MAL, dan juga kosmetik pula, kosmetik yang bernotifikasi yang ada nombor NOT. 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 So kalau dia pilih dua produk yang macam ni, memang sebab tadi kan saya kata syarat untuk daftar dengan notifikasi kena ada GMP. So pilihlah produk yang ada status ni. Maknanya kalau yang mana ada label MAL dan NOT tu maknanya memang dah ada GMP. Betul. So itu yang paling mudah. So janganlah main beli je, patut tak tahu kan. Lepas tu kena rajin lah, kena semak lah dekat laman web MPRA, ataupun sebenarnya kita memang ada aplikasi untuk MPRA untuk lihat lah ada tak maklumat produk ni. So kalau produk tu asal produk tu berdaftar je, maksudnya dia ada GMP.
Itu cara yang mudah untuk pengguna tahulah. Kalau dia rajin sikit, mungkin dia kena tahulah okey, kilang ni kat mana kalau dia nak cari. Okey, lagi satu, kalau untuk pengguna umum. Katakan kalau untuk pengusaha baru yang macam baru nak buat kilang ke, nak buat ubat ke, so dia kena pastikan dia tahulah keperluan yang GMP yang diperlukan. Lepas tu dia kena hantar pelan susun atur ataupun hubungi kami lah, hubungi NPRA. Baik, saya dah jumpa dah aplikasi tersebut. NPRA Product Status. Betul. Ada logo jata tu kan? Betul. Jadi boleh carilah. Itu paling mudah lah. Baik, terima kasih Puan untuk perkongsian pada hari ini tentang GMP, satu keperluan dalam pendaftaran ubat-ubatan. Bersama-sama dengan kita sebentar tadi ialah Puan Fazilah Nur Abdul Rahim, Ketua Pengarah Kanan Pusat Compliance dan Kawalan Kualiti Bahagian Regulatori Farmasi Negara.